Baik, so bila sebut ibadat ni, benda yang pertama perlu buat masjid. Dan itu destinasi wajib. Kalau siapa pergi umrah tak pergi masjid, kau tak payah pergi umrah lah, kau balik duduk rumah. Kalau kau nak duduk dalam bilik, kau dapat bilik yang mahal, kau nak duduk dalam bilik tengok orang tawaf, baik kau buka TV hari-hari Mekah live tu, kau boleh tengok orang tawaf kat situ. Kau tak payah pergi. Ya, daripada Malaysia pun boleh. So no point kau nak pergi kat sana. Baik, so masjid. Kenapa masjid? Kan sebut tadi 100,000 kali ganda. Kalau kau duduk kat bilik, kau tak dapat. Kau kena pergi masjid juga. Kau kena solat dekat situ. Kau kena duduk dekat situ. Kau akan dapat 100,000 pahala tadi. Kalau kau pergi kat tempat yang lain, kau tak akan dapat. Maka masjid. Ibadat apa? Yang pertama masjid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama kali saya nak ucap terima kasih pada mereka yang orang kata follow Solusi Umrah. Ada yang kata tak sabar tiap-tiap minggu nak tengok kita punya full podcast. Terima kasih. Kali ni episod dah 21 dah 21. Jadi bagi mereka yang baru je join Solusi Umrah dekat YouTube kami, boleh tengok episod-episod yang lepas. Banyak kami bincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan umrah lah. Sama ada daripada ustaz-ustaz jemputan ataupun juga daripada jemaah sendiri dan juga mutawif dan mutawifah. Jadi banyak dah kita kongsikan ilmu tu. Jadi boleh tengok balik daripada episod 1 sampai kali ni adalah episod yang ke-21 dah. Terima kasih kepada mereka yang support. Jadi sekali lagi minggu ni saya bersama dengan Ustaz Najib. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz pun sibuk, banyak kelas, tapi dapat meluangkan masa tu pun satu nikmat lah daripada Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, minggu lepas kita dah bincang tentang apa persiapan jemaah bila nak pergi umrah. Salah satunya bertaubat tu bermula daripada Malaysia lah. Kita kena bertaubat tu bukan kat sana baru nak taubat, Ustaz kata. Jadi kita dah terangkan apa langkah-langkah apa yang jemaah boleh buat sebelum. Tapi kita nak tahu juga apa yang jemaah kena buat masa kat sana. Kemudian mungkin kalau ada masa lagi kita terus bincang balik tu apa yang kita nak kena kekalkan tu. Tapi sebelum Ustaz start, saya bila episod kita yang lepas tu kita post ada maklum balas daripada jemaah ke ataupun orang luar lah yang mengatakan kenapa kita ni nak kena pergi umrah sedangkan Allah tu wujud di mana-mana. Jadi tak perlulah nak sampai ke tanah suci nak mohon keampunan daripada Allah tu. Minta Ustaz ulas tu dululah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, berbalik pada persoalan yang ditanya. So bila ada respon, bila setelah dilihat video kita yang kita masukkan dalam media sosial, so menunjukkan apa yang kita buat ini diterima, Alhamdulillah. Sebab dia tanda sesuatu benda itu berbekas bila dia timbul persoalan. So kalau tak timbul persoalan ni, dia masuk kot telinga kanan, keluar kot telinga macam kiri. saja je lalu kan? Tapi bila timbul persoalan tu menunjukkan ada sesuatu yang mungkin kami terlepas pandang untuk disampaikan dan tidak disampaikan. Yang kedua, menunjukkan tahap kefahaman seseorang mungkin tidak sama. Bukan bermaksud orang yang bertanya dia tidak faham, tetapi dia memerlukan penjelasan. Maka sebab tu disebut fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui sekiranya kalian tidak mengetahui, supaya kita dapat satu jawapan yang tuntas dan daripada jawapan itu akan memperolehi kefahaman. So sebelum saya jawab, sebab itulah kita penting bagi mana-mana TA ataupun travel agency ini untuk mereka buat kursus umrah kepada para jemaah. Even kalau dia dah pernah masuk kursus-kursus sebelum ni pun dia perlu masuk. Kerana kadang-kala pentingnya ilmu sebelum pergi ini, kerana daripada situlah membentuk sikap dan cara kita.
Kalau siapa yang ingat ketika siri-siri yang terawal dahulu kita pernah sebut, kita kata persiapan menentukan sambutan. Betul. Okey, so daripada Tajuknya persiapan itu ya. Daripada persiapan itulah menentukan keberadaan kita ketika kita berada di sana dan tahap kefahaman kita ketika kita nak melaksanakan umrah tu tadi. Baik, jadi bila orang tanya macam tu, kita katakan al-fahmu tusbiqul amal. Faham sebelum buat. Maka mana mungkin seorang yang tidak faham dia akan melakukan sesuatu pekerjaan. Lebih-lebih lagi benda yang dia nak buat tu adalah ibadat. Kerana ibadat ini tunjangnya adalah keikhlasan. Tunjang ibadat adalah syariat, iaitu buat dengan cara yang betul. Kalau tunjang ini tidak ada, kita tak akan mampu buat. Selain daripada itu adalah iman yang ada pada kita, kerana iman ini seumpama dinamo. Iman ini dia menghasilkan kerinduan, dia menghasilkan kasih sayang, dia menghasilkan harapan dia. Dan saya yakin seseorang yang pergi haji dan umrah tanpa iman seolah-olah orang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa roh dan jiwa. Kerana dia tak akan dapat menghayati. Kenapa puncanya? Kerana tiada iman ini. Iman ini seumpama dinamo nak menggerakkan dia. Contoh, ada orang yang dia rasa amat excited. Kalau bahasa kita yang mudah faham ni, kita panggil tergedik-gedik lah. Tergedik-gedik nak pergi umrah ni. Kenapa yang tergedik-gedik sangat ni? Kadang-kadang kita tanya dia sendiri pun tak tahu. Sebenarnya gerakan itu dipanggil gerakan iman. Kerana iman ni menghasilkan satu perasaan. Dia akan jadi rindu. Merindui sesuatu benda yang mungkin dia tak pernah rasa. Tapi teringin nak rasa. Baik, maka di sinilah letaknya apa yang ada di dalam hati kita ini untuk apa yang kita bakal buat. Dengan harapan kita, dengan hajat kita. Baik, berbalik pada soalan tadi, kenapa kita nak kena pergi nak kena pergi haji, nak kena pergi umrah, nak kena pergi berdoa kat depan Kaabah? Allah tu kan ada di mana-mana. Betul? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika mana hamba-Ku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakan pada mereka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doa mereka ketika mereka berdoa. Baik, so ayat ini betul. Di mana saja kita boleh berdoa. Bahkan disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami berada lebih dekat kepada kamu wahai manusia, lebih dekat berbanding urat leher. Kan menunjukkan dekatnya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu benda, ada yang diberikan keberkatan pada benda tersebut. Contoh Al-Quran. Baik, ada Allah berikan kemuliaan pada tempat. Maka tempatnya adalah Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Allah yang muliakan tempat dia. Kalaulah kita katakan, kita dengar cerita kata di negeri Melaka ada makanan yang istimewa. Kemudian dekat situ orang-orangnya orang yang peramah. Kemudian makanannya murah. Kemudian siapa yang beli dapat diskaun. Tuan-tuan nak pergi tak? Tertarik Of course, kita takkan tertarik. Sebab apa? Sebab kelebihan yang diberikan. So kita nak pergi. Nak beli barang murah, nak makan makanan sedap, nak tengok orangnya, nak tengok pemandangannya. Maka kita pergi. Maka kalaulah dikabarkan kepada kita, pergi ke satu tempat, kamu akan dibersihkan. Pergi ke satu tempat dan kamu buat benda ini, kamu akan diampunkan dosa. Kamu pergi ke satu tempat dan kamu akan diberikan pahalanya lebih. Kita kalau ada dua pilihan. Bekerja di sini, dapat gaji tempat A. Bekerja di tempat B, dapat gaji. Tapi bekerja di tempat B, dapat gaji lebih tinggi daripada tempat A. Agak-agak tuan-tuan nak stay kat tempat A? Taklah. Of course kita nak akan pergi ke tempat B sebab tempat B menawarkan pekerjaan lebih dan gaji yang lebih lumayan. Buat sikit dapat banyak. Baik, solat di mana-mana tempat. Kita akan solat dan dapat pahala. Tapi solat di tempat ini dikatakan pahalanya adalah 100,000 kali ganda. Lumayan bukan? Jadi apakah tarikan ini tidak cukup mengatakan di sana ada kelebihan yang lebih berbanding tempat yang lain? Maka tidak pelik. Maka sebab itulah Nabi SAW menyebut, saya kira hadis ini memadai untuk soalan yang ditanya. Bila Nabi SAW mengatakan la tashaddur rihal illa fi salasati masajid. Jangan kamu meletakkan satu perasaan excited, teringin, keterujaan untuk pergi ke mana-mana tempat, melainkan 3 tempat ni. Kan? Masjidil Haram, Masjid hadha wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.
Maka dalam 3 masjid ni, 2 masjid ini kita berkemampuan untuk pergi. Nabi kata kalau kamu boleh pergi ke mana-mana tempat, jangan abaikan 3 tempat ni, perlu letakkan lebih perasaan ingin pergi ke tempat ini berbanding dengan tempat yang lain. So, saya kira itu jawapan bagi soalan saya, kenapa nak kena pergi ke sana? Maka disebabkan oleh kerana faktor yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada tempat tersebut. Contoh, siapa akan mengatakan nabi-nabi yang lain tidak baik? Semua nabi baik. Tapi di antara nabi-nabi yang baik ini ada nabi yang paling terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan nabi yang lain, tetapi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita juga beriman, tapi kita dapat lihat kelebihan yang Allah berikan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan sesuatu kelebihan pada tempat, pada orangnya, pada sesuatu. Maka kelebihan inilah yang menjadi idaman kepada orang-orang yang beriman, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyukai, bahkan menggalakkan kita untuk pergi ke sana. Baik, yang kedua, sahabat-sahabat, tiadakah bagi kita ini satu nilai sentimental dalam diri kita, tempat orang yang kita paling sayang dalam hidup? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang, bukan? Bukankah Mekah itu tempat bumi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian tidak merasakan betapa tempat, kalau dikatakan kampung ini kampung mak saya, di mana kampung mak awak? Di Kedah. Tak sudikah kita nak balik tengok kampung mak kita? Sedangkan kampung itu adalah kampung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Madinah. Tak sudikah kita untuk pergi ke tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di dalamnya? Nabi berdakwah di situ. Nabi mentarbiah para sahabat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berjihad di sana. Tak nakkah kita untuk menyaksikan tempat tersebut yang dipenuhi dengan pelbagai sejarah para nabi-nabi, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itu bagi saya adalah sebagai salah satu simbol kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada tempat tersebut. Maka boleh saya simpulkan dengan beberapa kelebihan. Kalau kita tanya apakah kelebihan umrah supaya kita rasa nak pergi? Yang pertama, kelebihan umrah ini, Allah angkat ibadat ini. Allah angkat dan Allah sebutkan ibadat ini. Siapa kita nak menafikan ibadat ini adalah ibadat yang terbaik? Haji dan umrah ni Allah suruh kan? Allah suruh. Maka yang pertama, bukankah ianya adalah perintah Allah? Maka kalau dah perintah Allah, maka melaksanakan perintah itu di antara salah satu tanda kemuliaan seorang hamba, mentaati akan perintah. Dalil, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah kata sempurnakanlah haji dan umrah kerana-Ku, kerana Allah. Maka Allah menyuruh kita menyempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Okey, baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah yang sempat saya catat kat sini, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umrah itu penghapus dosa? Baik, ya, di sini pun kita boleh menghapuskan dosa dengan istighfar. Tetapi Allah jadikan juga di sana ada yang amalan, ibadat yang tertentu yang boleh menghapuskan dosa. Baik, maka kenapa Allah jadikan beza? Contoh, ada orang istighfar menghapuskan dosa. Sedekah menghapuskan dosa. Solat menghapuskan dosa. Baik, tetapi Allah kadang-kala berikan pula ruang dan peluang kepada orang yang berkemampuan untuk menghapuskan dosa dengan cara dia akan pergi ke sana. Kalau dekat sini kita istighfar, kita sedekah, kita solat, tapi bukankah sesiapa yang pergi haji dan umrah, dia akan buat semua ibadat tu tadi di sana? Dia ada buat solat, dia buat tawaf, dia buat sa'i, dia buat sedekah, dia bercukur, bahkan boleh dikatakan semua ibadat dilakukan di sana. Kalau kita di Malaysia, contohnya, kita mungkin hanya boleh buat solat, sedekah, baca Quran, tapi untuk ibadat yang dalam bentuk musyahadah, mata yang melihat, di rumah solat tapi menghadap kiblat, tak nampak kiblat. Okey, tapi feel dia tak sama. Tapi bila kat sana kita melihat Kaabah yang Allah jadikan tempat yang paling berkat, sehingga dikatakan inna awwalu baitin wuzi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Rumah Allah yang pertama dijadikan untuk manusia adalah Ka'batul Musyarrafah. Maka tak teringinkah kita untuk melihat? So umpama orang kata mak engkau ada tapi duduk dekat satu tempat, tak nakkah kita nak tengok mak kita, bukan? Maka begitulah. So Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagaimana hadis. So poin yang kedua, kenapa nak pergi umrah?
Kerana dia menjadi penghapus dosa. Saya bacakan satu hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah. Maksud umrah kepada umrah ni apa? Umrah yang sekali pertama kepada umrah yang kali kedua. Maka di antara dua umrah ini, maka dia menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian disebut wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tiada balasan melainkan syurga. So umrah menjadi penghapus dosa bagi seseorang. Dua kelebihan. Next, yang ketiga, untuk perempuan. Saya tak pasti yang bertanya soalan lelaki atau perempuan. Perempuan. Okey, baik. Kerana dia perempuan, saya bagi satu hadis. Okey, umrah sebagai jihad bagi wanita. Umrah adalah jihad kepada wanita. Baik, di sana ada satu hadis yang direkodkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW menyebut iaitu salah satu bentuk jihad bagi wanita, kerana orang perempuan dia tak boleh pergi berjihad seumpama lelaki. Berperang tak boleh. Berperang tak boleh. Maka kata Nabi SAW, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi kata, "Qultu ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihad?" Ya wahai Rasulullah, bagi perempuan ada tak jihad? Qala na'am. Nabi kata ya. Baik, alaihinna jihadun la qitala fih. Bagi perempuan ada jihad yang tiada peperangan. Apakah jihadnya? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah adalah jihad bagi perempuan. Okey, baik. Maka ini menunjukkan umrah itu sendiri ada nilai spiritual yang amat tinggi, khusus bagi wanita, kerana dia menuntut pengorbanan fizikal dan kesabaran yang besar. Ingat, senang ke orang perempuan nak bersesak-sesak, bertolak-tolak, berjalan dengan jumlah manusia yang ramai, cuaca yang panas, pelbagailah. Sedangkan mereka mungkin boleh lebih selesa berada di tempat mereka, rumah mereka kan, tapi dia orang pergi kat sana dan berhadapan dengan pelbagai kesukaran. Maka disamakan pahala kepada orang perempuan yang berumrah ini seumpama pahala jihad. Baik, next. Tuan-tuan, kadang-kadang kita beribadat. Waktu dalam Islam ni dia ada bab, dipanggil bab hidup berjemaah. Hidup berjemaah. Kalau kita solat, contoh orang perempuan solat seorang-seorang, okey, dia dapat pahala. Tapi di sana, bila mana kita pergi kat sana, Allah jadikan salah satu daripada hikmah umrah ini, hikmah dalam bentuk kita katakan pengorbanan dan kesederhanaan. Bila kita melihat antaranya pakaian ihram yang kita pakai. Baik, ketika orang buat umrah, bukankah orang kena pakai pakaian yang sama? Semua pakai pakaian yang sama. Kemudiannya pula kita tak boleh lebih daripada orang perempuan, tak boleh tutup muka, lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Bukankah ini semua kesederhanaan? Maka mengingatkan kita akan semua kita adalah sama di hadapan Allah. Dia kaya, dia kena tawaf. Dia miskin pun dia kena tawaf. Baik, dia duit banyak pun dia kena tawaf. Dia tak ada duit pun dia kena tawaf. Siapa yang buat? Maka dia kena sa'i, dia kena tawaf, dia tak kena ikut aturan. Maka dia menjadikan kita tiada pembeza di antara kita. Maka ini menunjukkan kesamaan. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Abu Zar Al-Ghifari. Baik, apa kata Nabi? Innakum malqunallaha hufatan uratan urla. Kamu akan bertemu Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Okey, baik. So, apa gambaran yang kita boleh dapat ketika kita umrah? Bukankah waktu umrah kita tiada berpakaian yang terjahit pada badan kita, melainkan kain. Kain itu seumpama kain pun macam kain kapan. Kalau orang lelaki dua helai kain dibalut tubuh badannya, kain warna putih, mengingatkan kita tentang tentang kematian. Ketika saat seorang tu keluar daripada rumah, dia nak pergi umrah kan? Nak pergi ke mana? Nak pergi jumpa Allah. Bukankah umrah ni pergi ke rumah Allah? Maka bukankah orang yang mati juga bertemu Allah? Bukan. Maka orang yang mati, dia akan keluar daripada rumah, dibawa. Kebiasaan kita ni, kalau kita pergi haji, pergi umrah ni, kita drive kereta sendiri ke? Tak. Kita naik kenderaan, orang bawa kita. Orang bawa. Maka orang bawa, waktu nak keluar kita buat apa? Benda terakhir sebelum kita keluar daripada rumah, bukankah kita solat? Solat musafir. Bukankah orang yang mati juga disolatkan? Cuma beza kita solat.
Baik, kemudian apa berlaku? Kita dikeluarkan daripada rumah, kita menuju ke tempat yang Allah panggil. Bukankah Allah panggil kita, kita tetamu Allah, Allah panggil kita? Ya ke? Kat mana Allah panggil? Oh, labbaik Allahumma labbaik. Apa terjemahan labbaik Allahumma labbaik? Kami datang ya Allah, kami menyahut panggilanmu ya Allah. So, bila Allah panggil, kita datang. So, bukankah orang yang mati juga begitu ketika saat Allah panggil semua makhluk untuk datang berkumpul di mana? Padang Mahsyar. Bukankah di Mekah menjadi tempat berkumpul seluruh manusia memuji, memuja Allah, kan? Sama sebagaimana mengingatkan kita tentang hari akhirat, tentang detik kematian. Baik, kemudian kita akan dibawa pergi ke hari akhirat dengan berkenderaan. Tuan-tuan, ada orang naik kenderaan, ada orang berjalan kaki. Tuan-tuan dapat lihat, waktu di sana ada orang naik kenderaan. Ada package mahal, ada package murah. Saya selalu sebut kat jemaah, saya kata package ini jangan pandang package pada lebih dan kurang, tapi pandang package itu refleksi kita pada akhirat. Ke mana refleksi pada akhirat? Iaitu, kalau siapa yang membaca dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dibawa orang yang bertakwa pergi ke syurga dalam keadaan berkenderaan. Baik, ada lagi. Ketika manusia dibangkitkan daripada kubur, ada yang dibawa dengan kenderaan, diiring macam VVIP, ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang dihalau, ada orang yang berjalan dengan muka. Menunjukkan perbezaan, ada darjat ketika manusia diangkat di hari akhirat kelak. Maka begitu juga ketika haji dan umrah, ada orang yang mendapat dia ambil package VVIP, dia bayar mahal. Maka sebenarnya bukan mahal, ini bukan mahal kerana dia berduit, tapi nak mengingatkan kita di hari akhirat juga ada VVIP. Bukan sekadar ketika haji dan umrah. Bila pergi ke akhirat, ada orang yang Allah muliakan. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Maka kita ingat, ya Allah, orang tu dia naik bas, aku jalan kaki. Kenapa dia naik bas? Kerana dia ada duit lebih. Besok di hari akhirat, orang tu diiring oleh para malaikat, dia naik kenderaan, aku pula kena jalan kaki. Sebab dia bukan duit lebih, dia pahala lebih, engkau pahala kurang. Maka begitulah kita nak refleksi balik bagi diri kita. Bila kita melihat kelebihan, maka beginilah gamaknya. Orang yang ada kelebihan di dunia, dia gunakan kelebihan di dunia. Adapun orang yang ada kelebihan di hari akhirat, dia gunakan kelebihan. Kita pergi ke Padang Arafah, tengok Padang Arafah, ya Allah, inilah kok gamaknya, nanti besok aku akan dibawa. Ketika mana kita melontar, mengingatkan kita tentang musuh kita, setan. Bila kita pergi ke Muzdalifah, tempat yang menjadikan kita kena ingat Allah. Maka setiap perjalanan haji dan umrah itu, maka poinnya adalah supaya kita lebih banyak mengingati Allah dan menginsafi diri. Maka inilah sebenarnya hikmah yang sepatutnya kita buat. Cuma bagi orang yang tak pernah rasa ni, jawapan kita, pergi dulu dan rasai sendiri kemanisan orang yang berada dan beribadat di sana. Kalau tidak, Nabi SAW tidak akan menyuruh kita untuk pergi. Bahkan Allah juga tidak akan panggil kita ke sana. Tiada satu pun tarikan dunia yang ada di sana. Dia tiada kemewahan sebagaimana yang kita dapat lihat di mana-mana tempat yang mewah. Dia bukan tempat permainan, tetapi dia adalah tempat yang amat serabut. Kalau orang tanya pada saya, ada orang tanya. Betul. Kalau tanya soalan, orang yang dah pergi, makcik nak tanya soalan. Tanya apa? Mekah serabut tak makcik? Kalau makcik tu kata tak serabut, saya kata makcik orang paling serabut sekali. Mekah serabut. Siapa kata Mekah tak serabut? Bising, bingit, bahkan kadang-kala kotor. Orangnya, batunya menyesakkan. Tapi kalau saya tanya soalan nombor 2, Mekah tenang ke tak tenang? Kalau orang tu kata Mekah tempat yang tak tenang, saya kata engkau ada masalah jiwa barangkali. Kalau engkau pergi kat Mekah, engkau tak tenang, engkau memang ada masalah jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada tempat yang serabut, yang crowded, orang yang banyak, kita kasut hilang, keluar kaki ayam, lalu kot tepi-tepi jalan Maspalah tu, sekali jalan tu pijak tengok-tengok, alamak, geng Sri Lanka makan sirih dia luah kat atas. Nak marah pun kesianlah pula. Gitulah dia. Ada orang yang busuk, ada orang yang wangi, ada orang yang cantik, ada orang yang tak cantik. Pelbagai benda kita boleh lihat, bingitnya, ramainya. Tapi kalau ditanya tenang tak? Subhanallah, tempat paling tenang,
walaupun fizikal serabut, tapi kat situlah dapat ketenangan. Apa pengajaran? Pengajaran nak bagi tahu dekat kita, Allah boleh memberikan ketenangan pada siapa pun. Dan kalau Allah nak bagi ketenangan, even tempat yang serabut pun Allah boleh jadikan tempat tu Tak tenang. terpengaruh pun. Dia tak terpengaruh pun dengan kebisingannya. Kalau kita kat solat kat rumah, budak-budak bising kita tak boleh. Tuan-tuan solat kat sana, tak tahulah macam-macam bunyi, macam-macam suara. Anak-anak menangis. Anak menangis, tapi kita dapat beribadat dalam keadaan yang amat tenang. Dan yang keempat, yang kelima, jadikanlah umrah ni sebagai medan untuk muhasabah diri. Tuan-tuan duduk di masjid, pandang Kaabah, lihat manusia-manusia yang sekitar. Kita muhasabah balik, ya Allah, bagaimanalah keadaan aku besok di hari akhirat? Apakah aku ni, kita kat sana tak ada siapa pedulikan kat kita pun. Orang tak kenal kita, tak ada siapa pedulikan kita. Semua manusia adalah sama. Bagaimana keadaan kita saat ketika berada di hari akhirat? Sebab tu pergilah, tanyalah orang yang pernah pergi haji dan umrah. 1001 cerita yang dia boleh cerita. Bahkan tak akan habis sampai dia mati. Tak habis cerita dia. So menunjukkan ada something yang perlu setiap orang tu pergi dan rasai sendiri. Rasa dia akan tahu, insyaAllah. Panjang lebar kenapa kena pergi umrah ni? Sebab satu perintah Allah. Perintah Allah. Yang keduanya, antara satu umrah ke satu umrah tu penghapus dosa. Untuk orang perempuan ni lah jihad, kan. Betul. Lepas tu tak ada beza, kesamaan, kesederhanaan, banyak. Jadi tu sebab kita kena pergi umrah. Betul. Siapa yang dah pernah pergi tu, insyaAllah dia akan macam Ustaz cerita lah, tak habis cerita tu sampai mati. Mati tak habis. Dulu kita tengok mak kita, atuk kita kan balik cerita pasal haji ni, kita tu pas seronok, tapi kita rasa macam bertahun-tahun dah dia cerita. Tak jemu. Tapi bila kita pergi rupanya sama. Jadi kena pergilah, siapa yang belum pernah pergi tu kena pergi. Jadi alhamdulillah kita dah menjawab satu soalan tu. Jadi kita nak sambung perbincangan kita yang lepas. Kita dah buat apa persiapan sebelum. Jadi kat sana tu sebenarnya apa yang kita nak kena buat, Ustaz? Sebab kadang-kadang kita tengok TA ni menyediakan package. Saya tengok sekarang ni dahsyat, kadang-kadang package boleh jadi 3 hari 4 hari pun boleh. Jadi kalau kita tak manfaatkan, tak maksimalkan apa ketika kita berada kat sana tu, kita rugi. Jadi kita nak, hari ni kita nak bincanglah dengan Ustaz apa yang kita kena buat kat sana tu. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berbalik pada soalan, kita telah ceritakan dahulu tentang persiapan sebelum. Sekarang kita nak bincangkan tentang persiapan seandainya anda adalah seorang tetamu Allah, dipilih untuk pergi menunaikan umrah. Okey, baik. Apa yang patut, persediaan yang perlu ada ketika berada di sana? Kalau sebelumnya kita katakan persiapan fizikal, kefahaman, masuk kursus, bawa duit. Okey, apakah kat sana? Okey, yang pertama, benda yang pertama kita kena buat, persiapan pertama, persiapan ibadah. Persiapan ibadat. Kenapa persiapan ibadat? Kerana memang tempatnya tempat ibadat, cik. Sebab tu saya kata beza Mekah dengan Korea, dengan Thailand, dengan UK. Ini bukan perjalanan untuk seronok. Baik. Perjalanan pergi ke tempat lain lebih kepada more tu perjalanan enjoy physical kita, keseronokan. Tetapi untuk Mekah dan juga Madinah dan untuk umrah ini sebenarnya dia adalah perjalanan rohani. Perjalanan rohani. Sebab itu kami pernah pilih dahulu satu tagline, perjalanan rohani mencari redha ilahi. Kenapa perjalanan rohani mencari redha ilahi? Kerana perjalanan kita ni, kita menginginkan sesuatu benda. Maka dia tidak boleh kita melalui perjalanan ini melainkan dengan ibadat. Dan itulah kemuncak itinerary kita yang paling utama. Itinerary kita yang kalau kita katakan tentatif ataupun itinerary, benda pertama, tujuan kita nak pergi dekat sana adalah ibadat. Tujuan kedua, ibadat. Tujuan ketiga, ibadat. Ibadat. Situ bukan tempat untuk enjoy. Tuan-tuan nak cari apa? Tuan-tuan nak pergi cari karaoke dekat Mekah, bukan tempatnya. Tuan-tuan nak pergi cari perempuan, nak pergi cari keseronokan, hiburan, situ bukan tempatnya. Tuan-tuan nak pergi cari tempat shopping, mahal. Jubah dekat Malaysia lagi murah lah dekat Mekah. Sekarang ni zaman online, boleh beli online. Tuan-tuan nak beli kurma, apa kalau kat Malaysia tak boleh beli kurma?
Shopee, buka Shopee. Nak kurma ajwa, harga kadang-kadang lebih murah daripada yang dekat sana. Dah convert Ya, lebih betul. murah. Betul. Kacang-kacang pergi kat Maidin. Betul. Betul lah. Kalau itu tujuan sekat nak beli kacang cerdik, tak payahlah. Pergi beli Dulu dekat. ialah susah. Dulu susah, sekarang. So, bukan itu. Baik, nak beli jubah Shopee dah. Online ada. Okey, nak beli apa lagi? Nak beli apa? Baik, ada benda yang kita tak dapat. Kita tak dapat di sini, melainkan kita kat sana. Sebagaimana soalan tadilah. Tak dapat kat sini. Okey, so ibadatlah. Ibadat yang pertama dari segi kelebihan ibadat di sana, fadilatnya ibadat di sana. Dan Allah sendiri panggil kita pergi kat sana, bukan suruh pergi ambil gambar, buat video, kemudian that's all. Pergi naik bukit sana, naik bukit sini. Nak pergi apa? Nak pergi hiking, Ustaz. Hiking kat mana? Kat Mekah. Baik, engkau biar betul. Maka hiking tu bukan nombor 1. Hiking tu mungkin yang nombor 10. Okey, nak pergi beli jubah, itu bukan yang nombor 1. Itu yang nombor 11, nombor 13. Nak pergi sana buat apa? Nak jumpa seseorang, itu pun sama juga. Bukan keutamaan. Keutamaannya adalah ibadat. So, persiapannya persiapan ibadat. So, bila sebut ibadat, of course, solat, zikir, membaca Al-Quran. Maka itulah itinerary kita sebenarnya. So, tak ramai orang yang ingat. Maka bila dia anggap pergi haji, pergi umrah ni hanyalah sekadar pergi seumpama perjalanan ke tempat yang lain, dia salah dan silap yang sangat. Sebab itu persiapannya adalah persiapan ibadat. Kalau dah kita tahu kita pergi kat sana nak buat ibadat, anda rasa anda nak buat ibadat benda yang lain daripada ibadat, dan kalau kita nak buat benda yang lain pun kita takkan sanggup berlebih-lebihan. Bila shopping, hari ni kita dah lama shopping, masjid tak pergi lagi. Kau biar betul. Kita sebenarnya rasa tak seronok. Orang lain semua pergi masjid, kau nak pergi shopping saja. Kau tak malu. Kau tak malu kat Allah pun kau tak malu dekat orang lain. Orang lain semua pergi masjid. Malu kat roommate tengok. Malu kat roommate, selisih dekat lift. Nak pergi mana? Kita bawa balik plastik. Kawan nak pergi ke masjid. Ya Allah, malunya aku. Orang datang buat ibadat, aku datang duk shopping tak habis. Bukan bermaksud shopping tu salah. Tak salah. Tapi utamakan ibadat. Baik, so bila sebut ibadat ni, benda yang pertama perlu buat masjid. Dan itu destinasi wajib. Kalau siapa pergi umrah tak pergi masjid, kau tak payah pergi umrah lah, kau balik duduk rumah. Kalau kau nak duduk dalam bilik, kau dapat bilik yang mahal, kau nak duduk dalam bilik tengok orang tawaf, baik kau buka TV hari-hari Mekah live tu, kau boleh tengok orang tawaf kat situ. Kau tak payah pergi. Ya, daripada Malaysia pun boleh. So no point kau nak pergi kat sana. Baik, so masjid. Kenapa masjid? Kan kesebut tadi 100,000 kali ganda. Kalau kau duduk kat bilik, kau tak dapat. Kau kena pergi masjid juga. Kau kena solat kat situ. Kau kena duduk dekat situ. Kau akan dapat 100,000 pahala tadi. Kalau kau pergi kat tempat yang lain, kau tak akan dapat. Maka masjid. Ibadat apa? Yang pertama masjid. Baik, yang kedua, tawafnya. Kerana tawaf dan solat di Masjidil Haram, di antara tawaf dan solat, lebih tawaf daripada solat. Kalau kita pergi ke masjid, solat di tempat kita. Tapi pergi kat sana, tawaf. Kalau tanya pendapat saya, pergi umrah sekali pun cukup. Waktu kita kat sana. Tapi perbanyakkan tawaf sunat. Kerana Nabi SAW, para sahabat, para salafun soleh, mereka memperbanyakkan tawaf. Perbanyakkan tawaf. Next, yang ketiga, solat. Usahakan untuk make sure solat fardu, iaitu kita tak tinggal. Setiap kali fardu, jangan tinggal. Malang, sedih dan patut rasa sedih kalau tuan-tuan tidak berjaya menunaikan solat fardu di sana. Dan make sure pergi solat fardu sebelum dipanggil. Tuan-tuan, beza kalau tuan-tuan habis duit 7,000 kot, 8,000 kot, ada package 12,000, ada package 15,000, 20,000, hanya untuk 10 hari dia duduk kat sana. Tuan-tuan, tak sayang ke duit kita, biarlah berbaloi dengan apa yang kita bayar, dengan pahala yang kita dapat. Ini dah di dunia, dah di tanah air dah tercorot. Kat dunia, kat tempat kita, negara kita, kat negeri kita, kampung kita, kalau pergi masjid, duduk belakang. Okey, baik. Sebab tu saya selalu tanya, jemaah, siapa kat sini yang dalam akaun dia ada 1 juta, angkat tangan sekejap? Ada? Tak ada, Ustaz, 1 juta. Tak ada. Ada yang siapa yang ada 500,000 ke dalam akaun dia? Tak ada juga. Habis berapa? 10,000, 1,000 saja. Kalau dah tak ada, maknanya kita ni sama lah kan? Kita ni tak ada kelebihan apa-apa pun. Maksudnya kita kat dunia ni tak ada orang pandang kita lah, kita tak ada duit banyak mana.
Bila dah kita kat dunia pun dah tercorot, janganlah sampai pergi kat Mekah pun tercorot juga. Biar tercorot di dunia tapi jangan tercorot pahala. Engkau ni daripada dulu sampai ke hari ni semua nak ambil nombor-nombor yang last. Kita pergi sana nak dapatkan pahala, nak buat ibadat, maka janganlah duduk solat di luar masjid. Ambillah peluang. Azan Lagi biarlah setiap berazam, setiap kali aku pergi kat sana, ya Allah aku nak solat nampak Kaabah. Biar nampak Kaabah tiap kali solat. Bila dapat solat nampak Kaabah ni? Bila pergi awal lah. Nak pergi awal. Kalau lah masuk stadium bukan main lagi nak cari tempat istimewa bukan? Sampai tak semayang kadang orang kata. Ya, tiba-tiba pergi kat sana nak ambil yang tercorot. So sebenarnya itulah persiapan dia. Persiapan kita, apa yang kau nak? Sebab tu saya suka tanya, kau nak apa kau nak pergi sana? Kalau kau nak sekadar nak pergi tengok Kaabah, cukup kau duduk kat depan TV kau boleh tengok. Tapi kalau kau nak dapat kelebihan, nak tak nak, kau kena buat. Kerana takkan, sebab tu kita tak boleh nak tunggu kebaikan tu datang, melainkan kita yang kena datang kepada kebaikan tersebut. So, duduklah solat, make sure awal waktu, jangan duduk belakang, kalau boleh jangan solat kat hotel, jangan solat kat dataran, melainkan waktu darurat ke uzur ke lain, solatlah tempat yang paling terbaik sekali, at least nampak Kaabah. Next yang seterusnya, perbanyakkanlah tempat permulaan turun Al-Quran, tuan-tuan. Mula-mula turun Al-Quran, malangnya pergi kat Mekah tak baca Quran, banyak tengok TikTok, banyak baca IG, banyak baca Facebook, banyak baca WhatsApp. Kemudian duduk 24 jam dalam masjid masih lagi dengan handphone. Sebab tu saya selalu sebut, saya kata ni dia setan ni. Ni setan mata 3. Orang panggil. Ada setan mata 1, ada setan mata 2. Setan ini ada di mana-mana, walaupun depan Kaabah setan ni ada juga. So malulah kita ambil lah peluang waktu dekat sana, tuan-tuan perbanyakkan pegang Al-Quran daripada pegang setan ni. Banyakkan pegang Al-Quran. Cubalah aturkan supaya dapat khatam Al-Quran. Sekurang-kurangnya sekali khatam ketika berada di Tanah Haram. Kami pernah buat khatam Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali macam mana buat? Okey, nampak MC kita dah kata dah, oh macam susah. Macam nampak saya macam nak target 5 hari tapi 3 hari baik. tu. Maknanya kita nampak macam susah. So soalannya, kau pergi kat sana kau kena pergi kerja juga Apa kerja engkau kat sana? Bukankah kau pergi tu ketika engkau cuti? Ada benda lain lagi kau nak kena buat. Kau tak ada apa. Kalau tak fikir, kadang-kadang kau tidur saja kat dalam bilik. Baik, tuan-tuan kita duduk tak lama sana. Umpama dunia ni kita duduk waktu yang sekejap. Sama juga orang pergi umrah macam dia duduk kat dunia. Sedar-sedar dia dah meninggal. Sedar-sedar nak balik dah. Alamak sekejapnya. Quran tak sempat baca, sedekah tak sempat buat, tawaf baru sekali umrah. Kita rasa ya Allah ruginya. Nampak tak? Masa ketika berada di Mekah teramat cepat. Kejap-kejap masuk waktu. Kejap-kejap masuk waktu. Iya, macam itulah kita kat dunia ni. Sedar-sedar. Alamak aku dah 40. Alamak aku dah 50. Alamak, malaikat maut dah datang kat depan. Sama lah juga. Malam ni tak lemak lah, esok kita nak balik. Nak balik dah. Tak sempat lagi lah. Barulah kelang kabut nak buat. Tak sempat doa. Ada kawan kirim doa tak sempat baca lah. Doa aku pun tak habis lagi nak baca. Nampak? Macam orang kata. Kadang-kadang Allah jadikan kita nikmat masa ketika kat sana tu terlalu cepat. So, apa nak buat? Sebab tu gunakan peluang baca Al-Quran. Habis 3 hari khatam tu macam mana? saya buat datang awal masjid. Okay. Sebab tu saya sebelum pergi tu saya doa, ya Allah temukan aku dengan orang yang baik-baik. Kemudian berikanlah aku kemampuan, keizinan, keringanan dapat solat fardu tiap-tiap waktu dalam masjid. Yang tu yang saya minta sungguh-sungguh. So Allah bagi, alhamdulillah saya pergi, iaitu 1 jam sebelum masuk waktu. Kalau tuan-tuan pergi, katakan let's say subuh, katakan pukul 5 lah contoh. Make sure pukul 4 dah ada di dalam masjid 1 jam sebelum. Baik, kalau 1 jam sebelum tu, insya-Allah 1 juzuk kita boleh habis. Kerana 1 juzuk dalam lingkungan 45 minit. Bacaan yang lancar, 45 minit lah kita kata. Itu habiskan. So, 1 juzuk sebelum solat. Kemudian selesai daripada solat, tak payah kalut. Orang nak keluar semua bersesak-sesak. Dia orang makan pun jam. Dia yang makan pun jam, lift pun jam. Orang nak keluar masjid. Sabar, duduk dulu. Tuan-tuan boleh mampu habiskan 1 juzuk selepas solat. 30 minit, 40 minit. So saya selesaikan setiap waktu solat 2 juzuk. So 5 waktu solat dah berapa dah juzuk? 10 juzuk. So 3 hari selesai. Kalau saya tak dapat cover, let's say kata waktu Zuhur ataupun waktu Asar,
saya akan cover di antara maghrib dengan isyak dan juga waktu selepasnya ataupun sebelum subuh. Kita cover waktu yang lain. Kadang kita cover ketika duduk kat atas bas, waktu duduk kat lobi. Kadang masuk-masuk bilik, kawan duduk menyembang. Bila duduk menyembang pula benda-benda yang merepek meraban. Kita ambil Quran, kita baca, terus dia orang diam. Tu kadang tu tips macam mana nak bagi kawan-kawan. Dia akan segan sendiri. Kita pegang Quran, kita baca. Itu antaranya. So 3 hari Alhamdulillah. Kalau tak mampu 3 hari tak apa, bukanlah maksudnya benda ni wajib. Tak maknanya boleh buat. Boleh buat. Boleh buat, bukan nak kata tak boleh buat. So kita boleh buat, cuma nak dengan tak nak. Cuma ada satu pengalaman. Saya buat kursus umrah. Jadi dia tanya saya soalan, Ustaz, apa kami nak buat waktu kat sana? Saya kata macam-macam, solat semua, masuk baca Quran. Dia kata, tapi Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Anak saya boleh, tapi saya tak boleh baca Quran. Dia kata, siapa yang tak boleh baca Quran, dia kata, bacalah terjemahan. Jangan sampai tak pegang langsung Al-Quran ni. Tempat Al-Quran diturunkan, ayat pertama turun di Mekah. Tuan-tuan, tak rasakah kita? Baik. So saya kata dekat dia, kalau tak boleh baca Quran, bacalah terjemahan Quran. Bawalah Quran terjemahan, bacalah. Dan ambillah peluang, kalau boleh ada siapa-siapa yang pandai boleh ajar, ambillah betul. Peluang untuk belajar. Saya pun ingatkan. Di Madinah ada guru tiap-tiap dekat. Kalau Masjidil Haram tu naik tingkat 2, pergi kat tingkat 2 tu bahagian yang berkapet tu ada guru Al-Quran yang mengajar. Di Mekah ada, di Madinah pun ada. Baik. Baca terjemahan, pergi belajar. Baik. Kalau sampai ke satu tahap saya kata Gamak dah tak boleh sangat baca terjemahan pun tak boleh. Kau peganglah Al-Quran tu, kata ya Allah apalah dosa aku sampai Quran pun aku tak boleh baca. Kalau pegang Al-Quran pun tak boleh juga, kau cakap je lah wahai batu belah batu tangkuk, kau telan je lah aku teruk sangatlah kau ni. Sampai pegang Al-Quran pun kau tak nak. Al-Quran pun dapat pahala. Iya, tengok Al-Quran dapat pahala. Gamak tak, kau pergilah kat sebelah kawan kau yang baca Quran tu, kau dengarlah dia baca. Pergi duduk kat sebelah dia, dengar dia baca. Kau pergi ambil air zam-zam, letak kat dia ni kau punya. Bagi dia minum air zam-zam, pun dia baca lagi. Belajarlah alif bata pun tak apalah kalau kat tak pun kau pergilah beli sesuatu benda, hadiah jubah dekat dia kawan kau yang kau boleh tak kau baca Quran, aku nak dengar. Aku hadiahlah kat kau jubah selai. Banyak benda. Tuan-tuan, banyak benda lah boleh buat. Tapi dalam banyak masjid benda. lah, bukan dalam masjid. Ya betul. Lepas tu seorang hamba Allah ni, bila saya cerita macam tu tak apa dia angguk. Dia pergi umrah dengan saya. Satu hari ni saya lalu kot tepi tempat yang orang beratur ramai-ramai nak ambil makanan percuma tu kan. Saya ternampak dia dekat tepi tiang. Saya, bang, buat apa kat sini? Tak ada buat apa, Ustaz, beli makanan sikit. Tu apa benda tu? Quran. Oh, dah baca bau, bagusnya. Itulah saya dah Ustaz kata tak boleh baca Quran, pegang Quran macam ni, saya pegang. Dia pegang Quran tu bawa. Saya kata betul benda lah pula orang ni. Tapi baguslah, at least nak ceritakan. Kena ajar lah. Tapi nak kena ajar. Cuma itu dia antara persiapan lah. Bagi saya persiapan ibadat. Ada pun yang lain-lain, pakaian berapa helai, tuan-tuan pandai sendirilah. Duit berapa banyak nak buat, tuan-tuan pandai sendiri. Tapi ibadat, ingat, yang tu itulah persiapan sebaik-baik persiapan. Rugi pergi tempat yang digandakan ibadatnya, tapi kita tak buat sebarang sesuatu. Alah, kita kan kalau kat Melaka ni ada Ion ataupun JKD, tahu JKD? Jasko, dia ada satu hari, budak ni tahu kot. Dia panggil J-Card Day, Jasko Card Day. So privilege lah ni, siapa yang ada kad tu pada hari yang tertentu datang beli barang dengan diskaun. So ramai orang, betul, ramai yang orang akan pergi sampai kereta, dia orang sanggup parking kereta tempat yang kena saman semata-mata nak pergi nak dapat diskaun tu tadi. Kalau dekat dunia kemain korang nak diskaun, tapi ni diskaun ni bukan diskaun, Allah berikan bonus. Kalau bos kita kata datang awal office, siapa datang awal saya akan bagi bonus. Okey, baik. Bonus sebulan gaji. Itu pun berebut, ini kan pula bonus yang dia tak nampak. Ibu yang tak nampak mungkin sebab tak nampak sebab tu jugalah. Melainkan iman sajalah kan. Itulah. So itu dia antara persiapan yang patut kita lihat balik. Saya kira yang persiapan yang lain-lain tu tak pelik. Yang itu Google pun dia orang boleh dapat. Iya, betul. Cuma satu persiapan ni. Persiapan ni untuk diri kita. Makin untuk diri kita ni tak lagi kita. Iaitu persiapan kesabaran. Tuan-tuan, Mekah tempat yang bila kita baca sirah, tempat Nabi SAW diuji, Nabi dihina, dihalau. Dan ingat, bila kita pergi kat sana, kita juga akan diuji dengan pelbagai ujian.
maka terimalah benda itu, bersabar pada setiap benda yang berlaku di sana. Kerana ingat tempat itu adalah tempat ujian, maka kesabaran itu adalah sebagai salah satu persiapan untuk sabar. Sabarkan mulut, sabarkan telinga ketika mendengar benda yang tidak elok, sabarkan mata ketika menyaksikan benda yang tidak elok, sabarkan mulut daripada bercakap benda yang tidak elok. Sebab itu di sana kalau saya sebut haji, ada 3 benda. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Begitu juga dengan umrah. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil umrah. La rafas, tidak bercakap, iaitu perkataan-perkataan yang tidak baik. Ingat, kalau kita pergi ke istana, tuan-tuan nak cakap benda tak elok, semua diam. Kenapa istana? Nak cakap benda tak elok. Baik, tuan-tuan masuk ke dalam masjid, nak cakap benda tak elok. Tak boleh sebab masjid tempat mulia. Tuan-tuan pergi kat tempat yang paling mulia. Kenapa nak cakap benda yang tidak elok? Kenapa nak kutuk orang? Kenapa nak mengumpat di sana? Kenapa nak marah-marah? Kenapa nak mengungkapkan perkataan yang jelek? Bukan tempat dia. Bukan tempat dia. So, la rafas wala fusuq. Jangan jadikan sana tempat buat dosa. So, kata kuncinya sabar. Anda berada di zon larangan bercakap benda yang tidak elok, melihat benda yang tidak elok, melakukan perbuatan yang tidak elok. Ini dipanggil zon sabar. Mekah adalah tempat zon sabar. Maka sabarkan diri daripada, sebab itu disebut sabar ni ada 3. Sabar ketika buat baik, waktu beribadat sabar. Yang kedua, sabar ketika berhadapan dengan dosa. Jangan buat, tahan diri. Okey, yang ketiga, sabar ketika ditimpa ujian, sebarang ujian. So, persiapan kedua adalah persiapan sabar. Okey, baik. Persiapan ketiga, persiapan ikhlas. Okey, yang pertama tadi saya kata ibadat, yang kedua sabar, yang ketiga persiapan ikhlas. Persiapan ikhlas ni apa? Persiapan untuk jangan rasa syok sendiri, rasa lebih daripada orang apa yang kita buat di sana. Sembunyikan kebaikan apa yang kita buat dekat sana. Jangan diceritakan pada orang. Ini sikit-sikit tawaf nak tunjuk dekat orang. Sa'i nak tunjuk dekat orang. Dia pakai ihram, dia nak tunjuk dekat orang. Nak simpan sebagai memori, okey lah. Tapi di antara ujian terbesar bagi orang yang buat umrah, ujian riak. Tunggu, sebab tu saya kata ikhlas adalah persiapan yang amat besar. Kerana daripada ikhlas ini dia boleh keluar punya macam penyakit. Kalau tak ikhlas, dia jadi riak, dia jadi ujub, dia jadi menunjuk-nunjuk, dia jadi sombong. Duduk hotel mana? Jumpa kawan. Duduk hotel mana? Duduk hotel Oh, jauh Oh, 500 meter ujung sana kita orang duduk depan ni. Tak tanya pun kau duduk hotel dekat ke. Apa membezakan? Dia duduk jauh, dia dapat pahala lebih daripada kau yang duduk dekat. Kenapa kau nak bezakan package yang kau ambil? So, ujian keikhlasan. Waktu keikhlasan ni, ya Allah, kadang kita tengok, dia orang duduk hotel jauh. So, bila dia duduk hotel jauh, kita pandang dia, ni low class punya package, ni high class punya package. High class punya, kita orang bayar mahal. 6,000 patutlah jauh. Kita orang bayar 12. So kita orang dapat ni my room Kaabah view, you know. Okey, baik amboi. Keluar semua kan. Keluar semua. Itu bukan tempat dia lah. Kau nak riak, kau pergilah London, kau pergi Korea, kau pergilah Thailand, mana-mana tempat. Tapi kalau kat sini kau nak tunjuk dekat kau orang, maaf cakap lah, kau tak datang lah. Anda tidak dialu-alukan. Kalau nak menunjuk, anda tidak dialu-alukan, bukan tempatnya. Okey, bukan tempatnya di situ. Ingat, di situ juga adanya Abu Jahal. Di situ juga ada Abu Lahab. Di situ juga ada Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Baik. Di situ ada orang yang baik, di situ ada orang yang tak baik. Pilih dua. Nak jadi orang yang baik atau nak jadi orang yang tak baik. Maka tepuk dada, tanya iman masing-masing. So, ujian keikhlasan. Make sure jangan ditunjukkan. Ibadat kita tak perlu pun nak bandingkan dengan orang, Allah tahu, dan tak perlu pun nak rasa kita suci daripada orang, kita lebih. Maka Allah juga mengetahui, barangkali orang yang duduk hotel jauh lebih mulia daripada kita. Siapa tahu? Bukan? Maka bagi saya, itu di antara 3 ibadat. Yang kedua, yang kedua apa kita kata tadi? Lepas ibadat, apa namanya? Sabar, iaitu persiapan sabar. Yang ketiga, persiapan ikhlas. Saya tutup dengan satu kata-kata Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah dia kata, Uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan kebaikan yang kalian lakukan macam kalian sembunyikan keburukan kita. Kita buat buruk, kita tak nak orang tahu. Macam itulah. Nak bagi
high class punya amalan, kebaikan yang disembunyikan. Allah saja yang tahu. Itu umrah berapa kali buat? Tak ada, buat sekali tu je lah. Sedangkan kita buat 5 kali. Itu khatam Quran banyak ke? Biasa-biasa je saya. Kadang tu lah malas lah. Jangan ceritakan, tak payah. Kita dah dapat pahala banyak. Malaikat dah catat 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Tiba-tiba pergi riak dengan orang. Habis semua malaikat kita padam balik. Tadi kita tulis tadi. Tadi aku ingat dia ni dah ikhlas dah. Rupanya dia pergi cerita pula kat orang. Tak payah. Datang mana ni? Datang saja, apa namanya, datang daripada masjid cukup. Tadi datang masjid, kami tawaf. Datang tadi dah tawaf pula kali kedua. Tak payah cerita. Kadang iblis setan dia datang, dia kata, nampak engkau lagi dengan dia, engkau lagi bagus, kau rajin tawaf, kau rajin baca Quran. Tak pasal-pasal, habis semua amalan kita. Sebab tu tempat nak didik diri jadi ikhlas, tempat nak jauhkan diri daripada sebarang penyakit-penyakit, itulah tempat dia. Maka elakkan, jangan jadikan Mekah ataupun umrah lubuk dosa. Patutnya kita jadikan dia sebagai lubuk pahala untuk kita, wallahu alam. Baik. Kita kan Ustaz, kan Allah suruh kita berfikir. Sebenarnya kita kat sana tu, macam Ustaz sebutlah, sabar kan. Bila diuji, bila kita sabar, kita sebenarnya boleh berfikir, kenapa dalam ramai-ramai orang tu kita yang dapat ujian ni kan. Contohnya macam orang kan selalu komplain pasal bilik lah, pasal ni kan. Tapi contohlah, katil tak sedap, sebab Allah uji kau dengan katil tak sedap tu, Allah nak suruh kau pergi masjid. Kan? Ya, betul. Tapi orang tak nampak kan dia. Setiap orang tak samalah ujian. Setiap orang tak sama. Ada orang tanya, dulu-dululah 5-6 tahun lepas sebelum PKP tu, perjalanan Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah ni, kita akan berhenti kat R&R. Kat R&R tu, jadi jemaah ni, Ustaz, orang Arab memang macam ni Ustaz? Kenapa? Toiletnya kotornya, tak jaga kebersihannya. Saya kata, saya pandang macam lain pula. Saya pandang orang Arab ni dia kaya, Saudi ni dia kaya. Kalau dia nak buat R&R lebih bersih daripada kita. Saya pun cakap macam tu. Duit Boleh banyak sangat, dia duit banyak, dia boleh buat. Tapi kenapa dia tak Allah buat? tak izin. Kerana Allah nak jadikan tempat ni tempat ujian sabar. untuk kita. Nampak kan, kita dah cakap jaga mulut. Kan kita dah cakap benda tak elok dah. Orang kata dah tadi jaga. Semuanya cobaan. Cobaan untuk kita. Baik. Tahu saya, bukan saya lah, ada orang. Kami berhenti kat R&R. R&R tu ada seorang tukang cuci. Dia duk pandang je orang Malaysia, maksudnya dia duk anggapan dia kita akan bagi. Tuan-tuan boleh pilih dua. Yang pertama, tuan-tuan kutuk, tuan-tuan dapat dosa dia. Tuan-tuan kutuk, dia ni memang minta duit, kaki kelepek ni, kaki pau ni, nak kelepau orang Malaysia lah ni. Kita boleh kutuk dia dan tuan-tuan boleh mendapat pahala melalui dia. Tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak kutuk, tuan-tuan dapat dosa, kutuk dia, tukang cleaner tadi. Dah lah ni duduk kat depan tu, dia tak pergi cuci, dia biarkan toilet kotor, dia asyik dah nak duit. Tuan-tuan boleh dapat pahala dan menggembirakan dia. Tuan-tuan gembirakan orang, Allah gembirakan kita. Macam mana buat? Pergi dekat dia, aku ada 100 rial. Baik, aku nak engkau cuci 3 bilik toilet ni, kau cuci sampai bersih. 100 rial ni aku bagi dekat engkau. Baik tuan-tuan, kita bagi dekat dia 100 rial, dia bersih kerana dia seronok, dia dapat duit, kita dapat pahala, kita bagi kebersihan pada orang lain yang datang selepas tu. Pilihan, the choice is yours. Pilihan kat atas tangan kita. Pilih nak dapat dosa pun boleh, nak dapat pahala. Bagi sedekah dekat dia, suruh dia pergi cuci. Kita orang buat itu, saya cakap kat Muhammad, kita panggil tukang cuci tu, cakap dia ni duit kami bagi kat engkau, kau bersihkan toilet tu betul-betul, ni duit ni kau ambil, kau gunakanlah. Dia doa kata terima kasih, dia buat kerja pun dengan seronok. Nampak? Kita boleh pilih benda tu. Sama juga, apalah salahnya kadang kalau kan yang kerja kedai makan tu meja kotor, panggil dia sini sekejap, boleh tolong cuci meja, dia cuci. Akhirnya kita pun tolonglah kat dia. Itulah tempat kita nak buat kebaikan yang paling banyak kan. Tapi kita pilih banyak bercakap daripada banyak buat. Itu yang Komplain dulu. Sama juga di Mekah. Kadang ujian kita tak sama ujian orang lain. Saya macam tu je. Ujian tu kerana Allah jadikan ujian tak sama, kerana pahalanya tak sama. Anggap benda tu ujian Allah pada kita. So jangan terlalu banyak menyalahkan orang. Bahkan kembalikan balik kepada Allah. Ya Allah, aku redha, ini ujian yang kau berikan pada aku. Kau nak menguji aku sama ada aku sabar ataupun tidak kan. Anggaplah saja macam tu, insya-Allah hati pun tenang. Baik. Kalau macam kan kita dah set kepala kita kat sana tu, ibadah. Jadi bila kita balik tu, macam mana kita nak konsisten dengan ibadah tu? Baik. Dia satu jawapan yang ringkas lah saya boleh berikan. What's the next? Lepas daripada ibadat tu apa? Allah jadikan husnul a'mal nataiju husnul ahwal.
Amalan yang baik dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuan-tuan tanam padi, dia akan naik padi. Dia takkan keluar lalang. Begitu juga sesuatu kebaikan, dia pasti akan menghasilkan satu kebaikan yang lain. Sebab tu saya kata, yang permulaan itu penting. Persiapan menentukan dia. sambutan dan menentukan pengakhiran kita. Hasilnya. Okey, hasil selepas daripada tu. So kalau dia niat dengan niat yang ikhlas, pergi dengan harapan yang betul, dengan ibadat yang betul, kesan tetap akan ada. Baik, berapa ramai tempat tu tempat air mata manusia, tempat orang pergi bertaubat, tempat orang berubah 360 darjah dia boleh berubah. Kenapa kita tidak? Maka di sana ada satu kaedah yang menyebut, Imam Ahmad bin Hanbal menyebut benda ni, dia kata min alamatil qabulul hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan kita diterima Allah, amalan kita di sana diterima Allah adalah kebaikan selepasnya. So nak menjaga momentum itulah yang paling sukar, iaitu selepas daripada kita habis buat umrah, kita nak jaga. So macam mana nak jaga? Ketika kita kat sana, kita jadi rajin, sebab bila kita tengok orang ramai buat. Bila balik ke tempat kita, kita tengok tak ramai orang yang pergi ke masjid, tak ramai orang pergi masjid ilmu, tak ramai orang buat baik. So apa nak perlu dibuat? Carilah komuniti yang buat benda yang tukar circle yang, Ustaz. dia kena tukar circle. Nak tak nak dia memang kena tukar circle. Sebab tu cerita, saya tak ingat saya baca ke tidak kat sini, satu hadis. Hadis ni hadis yang mutafaqun alaih. Kisah Nabi cerita kat sahabat, seorang lelaki, dia ni dah bunuh 99 orang di zaman dahulu. Lepas dia bunuh, dia pun tanya, ada tak orang alim untuk aku rujuk masalah aku yang dah bunuh 99 orang? Fadalahu ala rahibin, dia orang bawa dia pergi jumpa dengan seorang rahib. Rahib ni rajin ibadat tapi taklah alim. Dia pun tanya, dia kata, tuan, saya telah bunuh 99 orang, fahali minat taubat, boleh tak nak taubat? Ada cerita lah gitu. Ada cerita. Rahib tu kata, apa? Dia kata, engkau bunuh orang. Mana boleh? Dia kata, tak boleh. Kawan tu keluar pisau, tikam, cukup 100. Dia tanya lagi, ada tak orang alim? Kali ni dibawa dia pergi jumpa seorang yang alim. Bila dia tanya tentang dia nak taubat, maka lelaki tu kata, sudah pasti keampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kau buat. Cuma kau kena pergi ke satu tempat, di sana orang beribadat. Beribadat bersama mereka dan bertaubatlah di sana. Di sini bukan tempat yang baik untuk maknanya kau. kita cari orang yang baik-baik. Ya, untuk maknanya kita kena cari kawan, circle yang baik, suasana yang baik. Kerana daripada situ menjadi protection balik untuk kita. Kalau tak, kita akan kembali balik kepada keadaan asal kita. Sebab tu nak kena perbaharui azam dan perbaiki diri. Dan Mekah ini bukan sekadar tempat yang membersihkan. Bila baju dah bersih, kepala dah botak, seumpama dah tak ada dosa, macam bayi baru dilahirkan, apakah kita nak kotorkan? Mungkin kita terkotor. Maka cepat-cepat bersihkannya dan carilah tempat yang bersih. Kalau kita datang daripada tempat yang kotor, kita nampak ada tempat yang bersih, of course kita akan duduk tempat yang bersih. Sekali-sekala terpercik kotoran, maka cepat-cepat bersihkan. Maka itulah keadaan yang patut kita lakukanlah. Baik. InsyaAllah. Saya adalah kawan cakap dia tu, kenapa lepas dia balik haji dia rasa macam dia banyak kehilangan kawan-kawan lah. So saya kata bila kita nak berubah menjadi yang baik, Allah akan hantar orang yang baik-baik. Kita mungkin akan kehilangan kawan-kawan yang bukanlah kita kata kawan tu tak baik, tapi Allah nak jaga kita punya tu lah balik. Sama macam Ustaz cerita tadi, kena cari circle yang baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Episod akan datang kita bincang lagi. Mungkin ada tajuk-tajuk yang menarik. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.